Kita separuh mati bayar kereta. Dia mudah saja, anak tak mengaji jauh mana, muka sebiji macam bapak, kerja buat apa pun kita tak tahu. Senang saja nak kereta besar, bagi tahu kat daddy, daddy telefon kawan, kawan hantar kereta paling mahal sekali. Saya sebut kepada orang, saya pergi cek dekat website kereta Hummer ni, Hummer bukan Hummer padi, Hummer kereta. Kereta Hummer besar ni, kereta import daripada Amerika ni, saya tak tahu harga berapa. Kita mana pakai Hummer ni. Saya pergi cek dekat website. Saya cek ke website, saya tengok dia kata harga bermula daripada 500,000. Saya dah ulang yang itulah. Kereta 500,000, kereta 500,000. Sedari-sedari ada orang telefon marah kat saya, kata kau ni tak kerti bahasa ke? Hummer satu kalau bawa masuk Malaysia, kalau diletak kalis, peluru, tebal semua cukup lengkap, harga dia 1 juta, bukan 500,000. Maksudnya kita kerja separuh mati, belajar kena bayar hutang keluar, dapat mampu beli kereta Myvi. Paling hebat lah tu. Anak menteri di Malaysia ini tak payah buat apa-apa, hanya kerana bapak dia menteri, maka dia dapat kereta 1 juta ringgit. Dia cukup marah kepada saya. Orang dedah pasal anak dia dapat habuan kereta mewah, yang menyebabkan dia kena jawab sama ada dia terima rasuah ke tidak. Jawapan menteri kita apa dia? Jawapan menteri kita, dia kata, kes saya ni tak sama macam Syarizat. Syarizat dulu, suami dia ambil 250 juta, tiap-tiap malam dia tidur dengan suami dia. Maka dia kena tahu suami dia buat apa, ambil duit mana. Saya tak tidur dengan anak saya tak gay, dia kata. Jadi sebab saya tak tidur dengan anak saya tak tahu dia buat apa. Saya dari ini otak jenis udang mana ni? Otak menteri apa ni? Yang kononnya kalau dia tidur dengan anak dia je otak kotor. Hanya kalau dia tidur dengan anak dia baru dia nak tahu apa anak dia buat, saudara-saudara. Soalnya bila kita dedah tentang hubungan dia dengan Michael Chia, soalnya dia tak nak jawab. Dia maki kita. Dan yang terbaru, saya duk tanya dia, duk dedah, jawapan Datuk Seri Nazri Aziz mudah saja. Bila dia tak tahan dengan pendedahan kita, maka dia gam saya tak boleh masuk parlimen, tak boleh buat kenyataan akhbar, dia kata, di parlimen. Dia ingat mulut saya ni kecil ke? Mulut saya ni besar gajah. Kalau tak boleh buat di parlimen, saya buat dalam ceramah macam sini lah, betul tak? Kalau tak boleh buat sidang media di parlimen, kita akan buat sidang media di bawah tepi parlimen. Boleh tak? YPTN ada, YP Zuraidah ada. InsyaAllah lepas ini saja saya nak menganjing kat dia, nak main-mainkan dia. InsyaAllah kita buat sidang media tepi pejabat dia, depan pejabat dia, tepi pokok pejabat dia, saudara-saudara. Soal utama bukan soal boleh masuk parlimen ke tidak. Kita tanya soalan yang cukup mudah. Soalannya ialah, Datuk Seri Nazri, kamu terlibat bertanggungjawab menyelia siasatan terhadap satu kes rasuah yang paling besar kebelakangan ini. Kes rasuah itu melibatkan Ketua Menteri Sabah yang dituduh mendapat wang habuan 40 juta ringgit oleh seorang peniaga tokek balak yang ada hubungan rapat dengan dia yang bernama Michael Chia. Tahun 2008 dulu, bukan cerita baru pun. Saya duduk dengan Petronas lagi, duduk buat kerja cari minyak lagi masa tu. Tahun 2008, pada ketika kita sibuk berceramah, berkempen di Permatang Pau, ada seorang tokek balak daripada Sabah. Kalau tengok muka dia tu, tengok gaya dia, memang tak ada gaya tokek balak langsung. Dia sama kurus macam YBTN, tapi YBTN jauh lagi handsome daripada dia. Kalau tengok Michael Chia ni, orang tak terfikirlah ini tokek balak rupanya. Tapi Michael Chia itulah, dalam tahun 2008 dulu, bulan 8, dia ditangkap di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong dengan satu beg penuh berisi Singapore dollar 16 juta bersamaan dengan 40 juta. Dulu Menteri UMNO pun dah macam itu, kena tangkap dekat Australia.
Kena tangkap, ingat tak? Orang Selangor juga lah. Kena tangkap tapi bawa 1 juta. Pegawai Immigration Australia tangkap, tanya dia. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Saya tak nak bercakap bahasa Inggeris lah. Dia tanya, ini wang ni 1 juta ni kamu nak buat apa? Mana dapatnya? Mak Taib masa tu mudah saja, dia muka Melayu. Dia jawab, me speak no English, me no understand. Dah tanya, me speak no English, lepaslah, baliklah Malaysia. Michael Chia pun kena tangkap macam itu juga, bawa 40 juta dalam beg. Dia kena tahan, agaknya dia cakap me speak no English juga dekat Hong Kong. Tapi yang tahan dia tu orang Cina cakap bahasa Cina. Dia nak lari mana? Akhirnya soal punya soal, dia pun mengakulah bahawa 40 juta itu adalah 40 juta bukan milik dia, tetapi milik Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Ahmad tahun 2008 dulu. Lepas itu tiap-tiap kali ada sidang dewan, YB Tian Chua, YB Zuraida, YB kita akan bangun tanya, oi Nazri, nak tanya dulu tu yang kamu siasat tangkap 40 juta dulu tu, apa status dia? Dah tangkap ke belum? Bersalah ke tidak? Selama 4 tahun, saudara-saudari, setiap kali soalan itu diajukan dalam parlimen, tak ada satu jawapan pun daripada hero kita ini. Jadi kita ingat pun kes tu mati macam itulah. 3 minggu yang lepas, dah kita lupa semua kes ini. Hero yang sama ni, orang UMNO ni cukup hormat dengan Nazri Aziz, sebab Nazri Aziz mengaku dia chief, dia ketua Samseng UMNO dekat parlimen. Ketua inilah pergi ke parlimen buat kenyataan bahawa kes rasuah terhadap Musa Aman dan Michael Chia telah digugurkan. Sebab siasatan yang dibuat oleh Hong Kong mendapati bahawa wang 40 juta itu adalah derma untuk UMNO. Bila derma untuk UMNO, kata Nazri Aziz, mengikut undang-undang Malaysia itu bukan satu rasuah. Oh, kamu dapat 40 juta tak rasuah ya? Kita nak kutip derma ni mampu bagi ceramah tiap-tiap malam. Itu pun ada 4,000 semalam, susah saudara-saudari. Tapi UMNO, dia kata dia dapat 40 juta, itu bukan rasuah. Jadi kes digugurkan. Tak apalah, dia umum kes digugurkan di parlimen. Tapi dia ingat, kami yang dalam Pakatan Rakyat ni semua macam Pak Allah dulu tidur. Kita tak tidur. Saya dah lah telinga capang bila dengar sahaja Nazri Aziz kata 40 juta itu derma untuk UMNO, telinga terus jadi besar. Lepas itu, mestilah tak masuk akal. 4 tahun tak dengar cerita, tiba-tiba ada cerita menteri pergi ke parlimen gugurkan semua dakwaan kepada Michael Chia dan Musa Aman. Saya masa hari itu dah kata, ini mesti dah dapat habuan dah ni. Kita pun tahan perangkap. Semua dia bercerita. Banyaklah cerita, ini derma lah, masuk akaun itu, masuk akaun ini. Dari hari pertama, bila kita dengar dia kata bahawa Michael Chia itu tidak bersalah, saya pakai topi, pakai pen, dah jadi pengintip, pergi intip anak dia, saudara-saudari. Sekarang ini tak mudah, kalau tak susah. Kalau pakcik-makcik nak jadi penyiasat, mudah saja. Pergi beli dekat Jalan Pudu ada pen. Pen ini harga dia 100. Pen ini dia kamera, tekan saja dia ambil gambar orang. Jadi kalau bercakap dengan saya, tengok saya ada pen tu, hati-hati, tentang saya tengah rekod. Kalau tak suka pen, beli topi. Topi pun ada kamera kat atas tu, kalau pegang-pegang tu dia ambil gambar. Saya ikut anak Datuk Seri Nazri 2 minggu. Lepas kita ikut dia 2 minggu, kita tahu dekat mana dia duduk, dekat mana dia parking kereta, pukul berapa dia keluar rumah, pukul berapa dia balik rumah. Sebab itu kita dapat bukti bahawa kereta Hummer yang 1 juta tadi memang digunakan oleh keluarga Datuk Seri Nazri Aziz. Cuma saya ada masalah sedikit. Kita dah tahu kereta ini bahawa digunakan keluarga dia. Macam mana pula nak buktikan bahawa kereta itu betul-betul milik Michael Chia? Yang itu pusing. Akhirnya kami dapat ilham, agak-agaknya orang pakai kereta besar ini. YBTN 5 minit je lagi dah, Nabil. Agaknya orang yang pakai kereta besar ni selalu bawa kereta laju, tak? Jadi apa kata kita semak saman online?
UMNO Barisan Nasional, dia nak saman rakyat, buat saman online. Dia tak sedar yang saman online itulah makan diri dia akhirnya, saudara-saudari. Nak tahu saman online mudah saja. Ambil nombor kad pengenalan dengan ambil nombor kereta. Nombor kereta kita memang dah tahu sebab kita duk intake tiap-tiap hari. Nombor kad pengenalan pun tak susah. Michael Chia ini kena dakwa dalam mahkamah macam-macam kes. Pergi Google je nama dia, merata ada nombor kad pengenalan dia. Masuk nombor kad pengenalan, masuk nombor pendaftaran kereta, saudara-saudari, automatik keluar. Bukan sahaja bahawa kereta itu didaftarkan kepada Michael Chia, gambar kereta itu kena tangkap sebab lebih daripada speed limit pun ada kat dalam itu. Jadi saudara-saudari, dia dah kantoi. Datuk Seri Nazri Aziz akhirnya terpaksa berdepan dengan satu persoalan yang cukup mudah daripada kita. Betul tak? Kita tak nak tahu anak kau buat apa. Kita tak nak tahu kau tidur ke tidak dengan anak kau. Itu hak kau punya hal. Aku tak nak tahu. Yang kita nak tahu ialah kenapa beliau sebagai menteri yang bertanggungjawab dengan SPRM dan undang-undang, kenapa dia pergi ke parlimen buat kenyataan yang membersihkan dan menggugurkan dakwaan terhadap Michael Chia pada ketika anak dia mendapat habuan besar daripada Michael Chia. Ikut undang-undang SPRM, Akta SPRM 2009, Seksyen 16A dan 16B, sesiapa yang meminta untuk mendapatkan habuan bagi diri dia sendiri atau untuk orang lain ataupun pihak lain, sama ada dia dapat atau tidak, mengikut undang-undang kita telah dikira melakukan rasuah. Saya tanya soalan mudah, Datuk Seri Nazri Aziz, kenapa kamu dikira telah melakukan rasuah kalau kamu tak bersalah lakukan rasuah? Buktikan bahawa anak kamu dapat kereta itu bukan daripada Michael Chia. Mudah saja. Tapi saudara-saudari, nak tutup dah ni, saudara-saudari, kita takkan dapat jawapan itu. Jawapan daripada Menteri UMNO ini kalau kita nak tunggu sampai kiamat, kita tak dapat. Saya dengan Datuk Seri Shahrizad Jalil 1 tahun lebih berutus surat cinta. Dia panggil saya jambu, saya panggil dia macam-macam lah kan. Dia panggil dia nak kirim saya baju kurung, saya kirim dia kondom, macam-macam. Tapi tak dapat jawapan. Begitu juga dengan Datuk Seri Nazri, tak dapat jawapan. Sebab menteri-menteri UMNO Barisan Nasional ini, dia tak faham bahasa rakyat. Dia tak faham amaran dan juga kemarahan rakyat. Dia hanya faham satu perkara, saudara-saudari. Dia hanya faham apabila dia telah dikalahkan dalam pilihan raya umum, saudara-saudari. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab itu kalau nak dapat jawapan yang baik, yang betul-betul menerangkan macam mana 40 juta masuk poket Musa Ahmad, mudah sahaja. Janganlah kasih saya kena pergi ngintip lagi. Bagi Pakatan Rakyat ambil alih Putrajaya dan Pandan, mestilah satu-satu kursi yang kita turut menang. Boleh ke tidak? Dan jangan bimbang kepada kawan-kawan UMNO Barisan Nasional Mata Merah ada keliling ini. Kami nampak kamu, kami faham. Kita akan menghormati pimpinan-pimpinan kamu. Kita akan menghormati mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Kita akan menghormati mantan bekas isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah. Kita faham bahawa kamu suka bercuti pakai duit rakyat, tak apa. Kami faham bahawa kamu suka duduk hotel pakai duit rakyat. Bila kita menang nanti, kita akan tetap berikan pakej percutian, duduk hotel selama-lamanya, ditanggung oleh rakyat. Tapi hotel itu bukan di Dubai, hanyalah bilik-bilik kecil dekat Sungai Buloh. Boleh ke tidak? Dan lagi, terima kasih. InsyaAllah malam ini kita ada 2-3 lagi. Kita jumpa lagi. Pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa. Esok adalah perayaan Deepavali untuk kawan-kawan kita, perayaan cahaya. Tahun depan perayaan Deepavali lebih bercahaya sebab Pakatan Rakyat di Putrajaya. 2-3 hari lagi umat Islam menyambut tahun baru Ma'al Hijrah. InsyaAllah kali ini kita sama-sama berhijrah
ke Putrajaya. Boleh ke tidak? Berapa kali dah boleh dah, jadi kira insyaAllah dah tu. Jadi saya dengan ini ucapkan jutaan terima kasih lagi. Saya sudahi dengan sesi terima kasih, Nandri Vanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.